Selamat tengah hari. Jadi hari ini cikgu nak bincangkan kertas 2, itu bahagian terakhir dalam bab 6. Okey, kita lihat dulu soalan ini. Soalan minta disuruh cari nilai theta. Okey, dia nak nilai theta bagi persamaan tan theta sama dengan negatif 0.4663 dalam lingkungan 0 sampai 360. Jadi kalau kamu lihat kan, tan ni pada sebelah kiri. Kita kena ubah tan ni pergi kepada kanan. Jadi theta sama dengan tan negatif 1 0.4663. Okey, bila tekan kalkulator, shift tan negatif 0.4663 akan dapat negatif 25 darjah. Okey, kenapa negatif? Sebabnya sudut ini mungkin berada pada kawasan negatif untuk tan. Okey, jadi ingat balik kita belajar sebelum ni, saya suka tengok kartun. Negatif bagi tan adalah pada sukuan kedua dan juga sukuan keempat. Okey, ingat, kalau masih ingat sukuan pertama semua adalah positif. Okey, pada sukuan kedua, okey, kenapa macam mana nak kira sudut theta tu yang betul-betul? 180 kena tolak 25 akan dapat 155. Manakala untuk sukuan keempat, kita gunakan 360 tolak dengan 25 akan dapat 335. Jadi inilah dia punya jawapan. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Dia nak suruh cari A, B dan C. Okey, A ni adalah amplitude. Okey, amplitude macam mana nak cari? Amplitude ni maksudnya dia punya puncak. Okey, puncak dia tu berapa? Jadi macam ambil 5, kita tengok kan sini yang paling besar dia 5, paling kecil dia 1. Jadi 5 tambah 1 sama dengan 6 kan? Bahagi 2 akan dapat 3. Kenapa bahagi 2? Sebabnya ini adalah graf cosinus. Okey, graf cosinus. Dia ada puncak atas, puncak bawah. Sebab tu dia kena bahagi 2. Jadi A bersamaan 3. Untuk B ni adalah tempoh. B ni tempoh. Maksudnya dalam 360, berapakah kitaran dia ada? Okey, jadi kalau nampak sini, okey, ini satu kitaran, ini satu kitaran. Maksudnya untuk sampai ke 360 dia ada 2 kitaran, 2 tempoh. Ataupun dipanggil juga kala, okey. Ada soalan dia panggil kala. Untuk C adalah pintasan Y. Okey, pintasan Y untuk garis normal. Contoh macam sini kan, kamu dah dapat amplitude dia 3. 1 2 3 1 2 3. Jadi garisan normal yang sepatutnya kosong ni patut berada pada 2. Okey, sebab itulah dia bentuk persamaan macam ni. Jadi C ni adalah 2. Okey, jadi persamaan bagi graf ni adalah Y sama dengan 3 cos 2x tambah 2. C ni 2. Okey, tambah 2. Okey. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2. Rajah ni menunjukkan segitiga bersudut tegak PQS. Okey, PQR adalah garis lurus di mana PR sama dengan SQ. Okey, maksudnya sini pun adalah 10. Dia suruh cari panjang QR. QR ni berapa? Okey, kamu nampak kan ni adalah segitiga sudut tegak. Jadi kita boleh gunakan teorem Pythagoras. Okey, cikgu nak cari soal kat sini berapa? 10 kuasa 2 tolak 6 kuasa 2 punca kuasa. 10 kuasa 2 100 tolak 6 kuasa 2 sama dengan 36 kan? Akan dapat 64, punca kuasa 8 lah. Jadi sini 8. Maka QR kita akan dapat 10 tolak 8 akan dapat 2 cm lah. Okey, cari nilai sin X. Okey, sin X ni berada pada luar. Kita tak boleh nak kira, tak boleh nak cari sebab dia tidak membentuk kawasan bertutup. Untuk graf trigonometry ni dia kena ada segitiga. Okey, jadi kita ambil sudut sepadan dia. Jadi X tu berada kat sini. Okey, jadi sin X ni adalah suh, nama Cina dia suh kan. Opposite dengan hypotenuse. Jadi opposite dia 6, hypotenuse dia ada 10. Jadi kecilkan akan dapat 3/5. Untuk yang kedua, tan X. Tan X ni adalah TOA. TOA ni adalah opposite dengan adjacent. Okey, opposite dia adalah 6, adjacent dia adalah 10. Jadi bila kecilkan akan dapat bukan 10. Opposite dia 6. Adjacent ni adalah sebelah. Okey, 8. 10 ni hypotenuse. Okey, bila kecilkan akan dapat 3/4. Faham tak?
Senang kan? Kalau cikgu laju sangat, kamu boleh play banyak kali lah untuk bahagian ni. Kita pergi kepada soalan graf. Ni soalan dia lebih kurang mirip macam tadi lah. Okey, kita nak selesaikan. Kita nak cari graf A cos X tolak B. Okey, kenapa negatif? Sebabnya dia punya pintasan tu berada pada kawasan negatif. Okey, jadi A ni adalah amplitude macam cikgu cakap tadi. Ambil ni, ambil 1 tambah dengan 5. Akan dapat 6 bahagi 2, 3. Jadi A sama dengan 3 lah. Okey, B pula dia ada berapa kitaran? Okey, dia ada berapa kitaran? Kamu nampak kan dia 360, dia ada satu je kitaran. Kan? Macam tadi dia ada 2 kitaran, dia ada dua macam mana? Kala. Okey, period. Kitaran lah cikgu guna, lebih senang. Okey, dia ada macam ni, dia ada satu kitaran, jadi B dia sama dengan 1. Okey, seterusnya C dia tak minta, so boleh abaikan. Sekiranya diminta, kamu boleh baca lah 1, 2, 3. Dia punya C dia adalah negatif 2. Sekiranya dia minta. Kemudian dia nak titik R. Titik R ni maksudnya dia nak koordinat lah. Cara nak baca koordinat X, Y. X dia adalah 180 dan Y dia adalah negatif 5. Okey? Itu je lah. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni, darjah di bawah menunjukkan segitiga bersudut tegak KLM. Okey, hitung panjang KL. KL ni sama dengan berapa? Okey, jadi sebelah sini tak ada kan? Kita tak boleh nak guna teorem Pythagoras. Ini adalah hipotenus. Jadi kita boleh guna suh. Okey, kita boleh guna suh, iaitu sin. Sin 30 sama dengan setentam, cikgu gunakan sini X. Setentam dengan hipotenus. Jadi X kita akan dapat 8.5. Okey, di mana tekan je kalkulator, sin 30 darab dengan 17. Akan dapatlah jawapan tu 8.5 cm. Okey, ini jawapannya 8.5 cm. Seterusnya dia nak cos MLN. Okey, macam mana kita nak tentukan sudut ni? Tengok dia punya tengah ni. Tengah ni L kan? Jadi dia punya kat sini. Okey. Cos MLY lah cikgu guna. Cos ML bukan kat sini. L kat sini. MLN dia berada dekat luar. Okey. Dia berada dekat luar ni, iaitu Y. Jadi kita kena cari dia punya sudut sepadan. Okey, sudut sepadan dia kita ambil kat dalam sini lah. Okey, A kita boleh gunakan cos A sama dengan untuk kah kan, cos ni adalah kah, adjacent dia 8.5 dan H tu hypotenuse iaitu 17. Okey, bila bahagi akan dapat 0.5. Okey, jadi cos MLN sama dengan 0.5. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, darjah di bawah menunjukkan dua graf, okey, dua sin X dengan dua cos X bersilang di titik P dan Q. Dia suruh nyatakan titik persilangan je. Kemudian cari nilai tangent. Okey, untuk menyatakan titik persilangan P, Q, dia X dan Y lah koordinat dia. Okey, P kalau baca betul-betul dia bersilang dekat 45 dan 1.414. Okey, jadi ini 45 darjah dengan 1.414. Okey, yang ni kena baca betul-betul sebab dia mengelirukan kan, dia sakit mata jugalah. Jadi untuk Q ni 225 dan bawa ke sana, okey, akan dapat negatif 1.414. Dia sama sebabnya dia macam amplitude tadilah, tinggi dan rendah kan. Kemudian kita nak tentukan tangent. Tangent ni, okey, tangent ni adalah setentang dengan sebelah. Okey, iaitu tangent sama dengan Y bahagi X. So untuk tan P kita bahagi terus saja. 1.414 bahagi dengan 45
akan dapat 0.0314. Manakala untuk tangent Q, okey, tangent Q 1.414 negatif negatif 1.414 bahagi dengan 225 akan dapat dekat sini negatif 0.00628. okey, boleh. Kemudian cikgu pergi kepada soalan seterusnya, soalan 4. Okay, soalan last lah ni. Dia macam susah lah sikit kan. Ni soalan macam mirip SPM. Okay, diberi bahawa segitiga bersudut tegak PQR dengan QSR ialah garis lurus. Diberi tan X sama dengan negatif 3/4. Okey, kalau nampak X kat sini kan, tapi kita boleh ambil sebagai pelengkap dia lah, iaitu sini X sama dengan negatif 3/4. Tan ni adalah toa, setentang dengan sebelah. Setentang dia 3, sebelah dia 4. Okey, sekarang cikgu nak buat nisbah, iaitu 3 nisbah 4 sama dengan, kita tak tahu kan, Y nisbah 7. Nampak tak dia punya 7 ni? 4, 7, 3 tak tahu berapa. Jadi kita nak tahu 3 tak tahu berapa ni berapa. Okey, sama dengan ni. Okey, jadi bila dah buat macam ni, 3/4 sama dengan Y/7. Jadi boleh kira nilai Y. Y akan dapat sama dengan 5.25 cm. Okey, bila dah dapat ni, kita boleh carikan tan Y. Tan Y ni sama dengan, Y ni kat sini pula Tan Y sama dengan setentang dengan sebelah, iaitu 7 bahagi dengan 5.25 akan dapat 1.3333. Okey. Seterusnya panjang SR. Okey, panjang SR ni berapa? Okey. Jadi nampak tak? Sini kita dapat, kawasan sini kan, kita dapat 5.25. Jadi kita boleh gunakan teorem. Ini adalah hipotenus. Okey, untuk QR, cikgu kira panjang semua ni adalah 15 kuasa 2 tolak dengan 5.25 kuasa 2. Okey. Bila tolak, lepas tu buat punca, akan dapat 14.05. 14.05 bukan lagi jawapan sebab dia sekali dengan 7. Jadi kita kena tolak 7 dan jawapan akhir akan dapat 7.0512 cm. Okey. Kita pergi kepada soalan last ni, B. Graf ni menunjukkan cos X. Okey, cari nilai yang berikut. Dia nak cari cos P. Okey, cos P ni berada dekat sini. Cos ni adalah kah kan? Kah adalah adjacent dengan hypotenuse. Adjacent dia ambil X. Okey, X bahagi dengan hypotenuse. Bagi dengan hipotenus. Hipotenus tu memang akan jadi satu. Jadi kena bacalah P ni sama dengan berapa. Okey, bila baca betul-betul, P sama dengan 105. So, cos P sama dengan 105 bahagi 1. Akan dapat 105 lah. Okey, kita boleh tekan kalkulator. Shift cos 105 akan dapat shift cos made error kan. Sini akan dapat negatif, jawapan dia adalah negatif 0.2588. (90 tambah 15). Okey, kemudian kita pergi kepada tan P. Tan P ni sama dengan setentang dengan sebelah. Jadi tan P
kita boleh gunakan sin P bahagi dengan cos P. Okey, iaitu sin 105 bahagi dengan cos 105 akan dapat negatif 3.732. Okey, jadi itu sajalah untuk hari ni. Cikgu harap kamu dapat siapkan latihan-latihan lah dalam unit 6 sebelum kita pergi kepada bab 7, sukatan serakan data terkumpul. Okey, sekian itu saja dari cikgu. Terima kasih.